Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ni semua tengah berpuasa kan. Cuaca hari ni panas. Panas lah setakat ni. Tak tahulah nanti petang macam mana. Semalam pun macam ni juga. Tapi petang hujan. Harap-harap cuaca juga dapat membantu kita puasa dengan selesa. Kalau panas sangat rasa macam tak selesa kan. Lagi yang duduk kat rumah. Okey. Saya Linda Mazlinda, ejen susu C2 Joy, Clever, Berry Mix dan Alitra. Okey, hari ni saya nak berkongsi cukup tidur tak bulan puasa? Cukup tidur tak? Siapa yang dah cukup tidur? Siapa yang tak cukup tidur? Biasanya yang tak cukup tidur ni siapa ya? Of course, yang tak cukup tidur ni biasanya orang perempuan lah. Tapi sebenarnya siapa-siapa pun tak cukup tidur kan. Sekarang saya cakap orang perempuan je marah pula orang lelaki. Betul tak? Okey. Sebenarnya siapa-siapa pun kadang-kadang tak cukup tidur. Biasanya tak cukup tidur lah waktu bulan puasa ni. Sebab kita siang kena bekerja. Macam saya tak bekerja, okey lah, saya duduk kat rumah. Bagi orang yang bekerja, selalunya time-time macam ni ngantuk kan. Time bekerja ngantuk. Macam anak saya belajar kat rumah pun sambil baring, lalas tertidur. Apa yang dapat Aduh, letih ya. Okey, kenapa ini terjadi ya? Kenapa? Sebab kita tidak merancang. Semuanya perlukan plan, betul tak? Semuanya perlukan plan terutama yang bekerja lah, kena plan lah masa mereka. Orang yang duduk kat rumah ni tak ada apa-apa sangat boleh lah kan, bukannya tak ada masalah, ada juga masalah. Kadang duduk kat rumah lagi banyak kerja. Kadang-kadang orang yang bekerja di office ke kat mana-mana lah, dia ada masa lagi untuk diri sendiri. Tapi yang duduk kat rumah ni kena curi-curi masa. So pandai-pandai nak adjust masa Memang bulan puasa ni setengah orang pada dia bulan yang memenatkan, sebab tak cukup tidur. Okey, risiko boleh kata risiko lah, kesan sampingan kalau kurang tidur. Okey, apa risiko dia? Nak tahu tak? Nak tahu kan? Kalau anda saksikan saya secara live, mestilah anda nak tahu. Okey, salah satu kurang tidur ni boleh menyebabkan lemah memori. Otak kita tak dapat menyimpan
maklumat baru yang boleh dijadikan memori. So dia akan jadi lemah lah. Memori kita akan lemah, cepat lupa kan, sikit-sikit lupa. Itulah dia punya kesan sampingan ataupun akibat kurang tidur, lemah memori. Okey, yang kedua, mood dia berubah-ubah. Mood siapa? Mood orang yang tak cukup tidur. Okey, orang yang tak cukup tidur, mood dia berubah-ubah. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Moody kan, cepat marah. Betul tak? Siapa pernah lalui ini? Pernah kan? Pernah lalui kan? Okey. Yang ketiga, sukar membuat keputusan. Sukar membuat keputusan. Kadang-kadang penting kita membuat keputusan. Mungkin dari segi kerja, mungkin dari segi keputusan untuk masalah yang berkaitan dengan keluarga kan. Penting tak kita buat keputusan? Kalau kurang tidur, macam mana nak buat keputusan yang jelas? Tak boleh nak berfikir kan. Dia tak boleh berfikir dan tak boleh fokus. Nampak tak akibat dia? Okey, seterusnya, risiko berlaku kemalangan terutama di jalan raya lah. Contoh, microslip. Apa tu microslip? Terlelap lah. Contoh, dia tengah memandu, dia terlelap. Itu sangat bahaya. Bukan untuk diri dia saja, malah untuk orang lain juga. So bahaya tak? Kalau tak cukup tidur, jangan bawa kereta lah, jangan memandu, ataupun berehat sebentar untuk tidur. Walaupun 5 minit, kalau orang yang tak cukup tidur ni, walaupun 5 minit tidur pun dia dah cukup dah untuk melegakan ngantuk dia tau. Pernah tak alami ni? Mungkin anda pernah. Saya pun pernah. 5 minit pun cukup. Okey, seterusnya, sistem badan ataupun sistem pertahanan badan atau sistem imun akan menjadi lemah dan kerap sakit. Sebab itu orang yang sistem imun dia lemah, sistem pertahanan lemah, kerap sakit. Nampak tak? Dia banyak benda yang berkaitan. Sebabnya kurang tidur je. Kurang tidur ataupun tak cukup tidur. Dan yang terakhir iaitu risiko penyakit jantung. Risiko mendedahkan anda untuk mendapat risiko penyakit jantung, iaitu yang berkaitan dengan darah tinggi. Asalnya penyakit jantung ni darah tinggi, berkaitan dengan darah tinggi, perubahan hormon, stres, dan menjadikan degupan jantung menjadi tidak sekata. Itu maksudnya risiko penyakit jantung. Semua bahaya kan? Bahaya. Jadi anda kena adjust dan pandai susun masa nak bagi cukup tidur. Macam mana nak bagi cukup tidur? Lagi-lagi bulan puasa. Nanti dah tidur. Dah tidur malam. Biasanya lepas tarawih pukul apa? Mungkin 10.30 ke 11. Okey, lepas tu sembang-sembang dah pukul berapa? Pukul 12. Cukup tak tidur, nak sahur pukul berapa? Nak bangkit sahur pukul berapa? Terutama puan-puan lah, nak bangun, nak masak, mungkin nak panaskan lauk, atau nak prepare waktu pagi juga. Kadang-kadang makanan yang fresh pagi-pagi sahur buat kita lagi selera sebenarnya. Betul tak?
Macam saya sendiri, saya masak pagi-pagi. Okey, sebab nak bagi selera makan. Okey, cara nak atasi tak cukup tidur ni pada bulan puasa ataupun bulan Ramadan. Yang utama ialah rancang lebih awal untuk elak kurang tidur, dan ibadat kita dalam bulan puasa akan terganggu lah. Itu tak cukup tidur. Okey, cara macam mana nak elak tak cukup tidur ni? Cara macam mana ni? Okey. 1. Jangan berjaga malam. Maknanya tidur awal. Macam saya bagi contoh tadi, solat tarawih paling lambat pun dalam 10.30 ke 11 malam kan. Lepas tu anda boleh tidur. Solat tarawih mungkin anda kena berada di surau, mungkin surau setengah jam sebelum nak sampai ke rumah. Maknanya ada masa 10.30 ke 11. Selepas balik anda terus tidur. Baru anda akan rasa cukup tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, elak makanan yang berat. Seperti ini, elak makanan berat ni biasanya sebelum tidur lah. Biasa waktu malam janganlah ambil makanan berat. Contoh, ada makan-makan moreh ya panggil. Moreh di surau. Anda janganlah ambil makanan yang berat. Contoh nasi, bihun ke, mi ke, spaghetti ke. Kadang waktu ni lah makanan sedap-sedap kan. Tak apa, anda cuba elak lah kalau boleh elak. Sebab dia akan mengganggu penghadaman. Sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur anda tidak mengambil makanan berat. Kalau kuih muih tu boleh lah kan, ambil seketul. Okey, itu cadangan je lah. Okey, yang ketiga, waktu tidur setiap orang tak sama. Mungkin 6 jam ke 9 jam, asalkan anda boleh aktif keesokan hari ataupun sepanjang hari. Itu dah cukup maksudnya. Maknanya setiap orang tak sama. Mungkin ada orang 6 jam pun dah cukup tidur dia. Ada orang kena 9 jam. Tergantung kepada anda lah, sama ada anda rasa cukup ke tidak. Macam mana nak tahu cukup? Maksudnya kalau dah cukup tidur, anda dah boleh aktif esoknya, keesokan harinya. Maknanya cukup aktif. Itu maksud dia cukup aktif sepanjang hari. Itu dikira cukup ya, sebab semua orang tak sama. Ataupun contohlah masih mengantuk kan, anda boleh ambil masa 15 ke 30 minit sebelum waktu zuhur. Anda tidur, atau selepas zuhur. Itu pun cara untuk mencukupkan tidur. Yang rasa tak cukup tu boleh top up masa tu. Dapat tak? Itulah 3 cara untuk mengatasi masalah tak cukup tidur di bulan puasa atau bulan Ramadan. Dapat sesuatu? Saya rasa anda boleh cuba ketiga-tiga cara ni untuk anda cukup tidur
terutama bulan puasa. Sebab kalau kita tak amalkan, macam mana kita nak tahu berkesan ke tidak? Cuba dan cuba. Okey, itu saja hari ini saya dapat kongsikan. Topik hari ini iaitu cukup ke tidur di bulan puasa. Saya harap anda dapat sesuatu dari apa yang saya sampaikan. Okey, itu saja buat masa ini. Sehingga berjumpa lagi. Saya Ejen Susu C2 Joy, Clever, Berry Mix dan Alitra. Sesiapa nak dapatkan keempat-empat produk ni boleh hubungi saya lah melalui talian 010 50 73 881. Okey? Okey, sehingga berjumpa lagi. Mungkin esok, mungkin lah kan. Okey, assalamualaikum.